Baik, sejak Mac lalu, selain daripada angka jangkitan COVID-19, kita juga diberikan maklumat ataupun kemas kini berkenaan dengan angka mereka yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Dan kalau kita lihat pada Sabtu dan Ahad lalu, angka tangkapan ataupun mereka yang tidak patuh terhadap SOP ini lebih 1,000 kes yang dicatatkan pada Sabtu. Dan kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Haslinda Abdullah, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM. Prof, kalau kita lihat pada angkapan ataupun angka ketidakpatuhan PKP yang lebih 1,000 ni, adakah ini ada kaitan dengan kegagalan pematuhan ataupun sebenarnya kegagalan SOP itu sendiri? Pertama-tamanya, terima kasih Hakim. Sebenarnya bila kita memberi statement yang begitu, saya rasa sangat tidak adil untuk kedua-dua pihak sebenarnya. Kegagalan dari segi pemantauan dan sebagainya, saya rasa bukan satu isu. Sebab dari segi maklumat, awareness dan sebagainya telah diberikan sejak awal lagi. Dan pada saya, ini bukanlah satu isu yang utama dalam konteks penangkapan yang besar-besaran yang baru-baru ini berlaku pada Sabtu dan Ahad baru-baru ini. Pertamanya kita kena melihat fokus. Fokus tangkapan tu kalau kita baca akhbar dan sebagainya lebih tertumpu kepada pusat-pusat hiburan. Ini bermakna mereka lebih kepada untuk menghiburkan diri. Walau bagaimanapun kita kena terima hakikat. Kita masyarakat di Malaysia dan seluruh dunia perlu menerima hakikat bahawa kita ini sekarang hidup bersama COVID. Dan untuk itu kita perlu pada saya lah dalam konteks ini kita melihat orang ramai tension, stress, mereka keluar. Itu pada saya okey, masih lagi okey. Punca-punca mereka keluar adalah pelbagai. Ada yang faktor ekonomi, ada faktor mental, ada faktor dah terlalu penat di dalam rumah. Tetapi apa yang penting yang saya lihat di sini ialah masyarakat Malaysia perlu fokus untuk menjaga SOP, menjaga kawal diri. Maknanya mereka tak boleh lagi selfish. Kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini, kita rasa masih banyak value yang masyarakat Malaysia perlu diterapkan kepada seluruh masyarakat Malaysia. Sebab kalau mereka mengikut SOP, kita ada banyak majlis. Sebenarnya ada banyak majlis diadakan dan tidak ada apa pun berlaku. Jadi dalam konteks ini saya merasakan kalau kita nak melakukan pemantauan adalah kepada yang berfokus. Kita tahu kalau kita tengok statistik, data dan sebagainya, apa yang berlaku adalah di tempat-tempat kawasan yang hektik, seperti di kawasan kilang, di kawasan construction, di mana pekerja-pekerja tinggal, tempat tinggal pekerja dan sebagainya. Jadi pada saya untuk pemantauan, saya rasa kerajaan dah bersikap lebih matang dan mereka lebih berfokus. Dan ini adalah penting. Dalam konteks umum, saya rasakan itu tanggungjawab individu itu sendiri ataupun masyarakat Malaysia itu sendiri supaya mereka tahu dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan mereka yang berada di sekitar mereka. Contoh, saya bagi contoh. Kita tahu kita terasa nak pergi sesuatu tempat. So first yang kita perlu fikir dari segi awareness memang dah cukup. Saya rasa dah merata, semua tahu. Tetapi kita kena faham, kita rasa nak pergi, fine. Tetapi kita tak boleh terus bertindak, terus bertingkah laku, terus pergi. Tak boleh. Kita kena fikir apa konsekuensi kalau kita pergi dan keadaan kita bagaimana. Kadang-kadang orang, kebanyakan kita ni, kita denial tau. Kita tak sihat tapi kita rasa, okey je, sikit je dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang, sikit itu boleh memberi impak yang besar kepada mereka yang berada di sekitar. Dan ini saya rasakan perlu diterapkan pada semua masyarakat Malaysia, tidak kira di mana mereka berada. Dan kalau dalam konteks sekarang kita berada di musim cuti, masing-masing nak balik kampung, nak jumpa parents dan sebagainya. Tetapi kita kena fikir dulu, bagaimana keadaan ibu bapa kita? Bagaimana orang tua di sana? Ada budak kecil tak? Dan kita bagaimana? Kita tak nak menjadi punca kepada
mereka yang lain di luar sana. Betul, Saya harap, Prof. Ya. Ya. Prof, ya. tapi dalam masa sama, Prof, apa sebenarnya pendekatan terbaik yang boleh diambil dalam kita memahami bahawa sebenarnya sebagai manusia kita perlu ada keseimbangan. Betul, kita ada daripada sudut kerohanian, daripada segi sudut hiburan, tapi dalam masa sama to adhere ataupun mematuhi SOP yang ditetapkan ini. Jadi apa sebenarnya pendekatan yang terbaik yang mungkin boleh disarankan kepada pihak penguatkuasa dalam memastikan kita masih lagi dapat hidup dan memenuhi segala aspek keperluan hidup kita, rohani ataupun jasmani, tetapi dalam masa sama mengekalkan SOP yang untuk dilakukan untuk mengekang penularan COVID-19 itu? Hakim, baru semalam I baru je berjalan di Putrajaya bersama anak-anak dan anak saudara I. Dan I lihat ramai je orang keluar, beriadah dan sebagainya. Itu salah satu cara berhibur kita kan, melegakan stres dan sebagainya. Ini yang kita panggil sekarang, kita berada dalam pandemic fatigue tau. So kita keluar, kita nak release tension. So di tempat-tempat umum ni I rasa dan I tengok masing-masing ikut dia punya SOP. I like that situation. Saya suka. Dan kita gembira, hati tenang, tengok sekitaran hijau dan sebagainya, dan nampak orang lain pun bergembira. Jadi bila kita lihat orang gembira, kita gembira. Itu salah satu cara kita boleh berhibur. Dan pastikan kalau kita nak berhibur, kawasan itu kawasan yang luas. Ya, kawasan yang boleh mengikut SOP. Dan untuk mereka yang melakukan pemantauan, saya rasa mereka kena be smart lah, kena berada di tempat-tempat awam. Dan ada yang kata 1,000 tu tak cukup. Kepada I cukup sebenarnya, 1,000 tu cukup, dan memberi kesan. Kalau I pun kena saman 1,000, I ingat seumur hidup. Tetapi apa yang lebih penting adalah dia tahu kita berada di situ. Macam kita ada AES kan. Maknanya kita just pastikan yang mereka tahu mereka sedang diperhatikan. Mungkin lebih banyak banner-banner dan sebagainya supaya kawasan ini diperhatikan. That kind of things. Manusia dengan macam tu, Hakim, cepat lupa. Ya. Tetapi itulah yang kita kena ingatkan dalam waktu-waktu pandemik ni. Prof, dan kita tak tahu bila pandemik ini berakhir. Ya. Prof, adakah penambahan jumlah ataupun meningkatkan jumlah denda itu satu cadangan yang baik untuk memastikan kepatuhan SOP ni? I rasa tidaklah. I rasa tidak. 1,000 tu dah cukup banyak. Cumanya bagaimana kita melaksanakan dari segi pemantauan dan supaya ianya kelihatan adil pada semua pihak. Ada orang kata tak adil kalau mereka yang kaya kena 1,000, mereka miskin pun kena 1,000. Itu bukan isunya. Ya? Isunya bukan boleh bayar ataupun tak boleh bayar. Isunya kepada kepatuhan, disiplin diri. Di sini kita boleh lihat bagaimana masyarakat Malaysia ini dalam konteks disiplin dan integriti kepada diri sendiri. That will be my pandangan lah. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haslinda Abdullah, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Ekologi Manusia UPM, berkongsi pandangan berkenaan dengan ketidakpatuhan SOP PKP ini. Baik, terima kasih sekali lagi Prof.